Okey, so kita sambung topik 8.2.3 plot kotak. Okey, membina dan mentafsir plot kotak bagi suatu set data tak terkumpul. So, apa itu plot kotak? Plot kotak adalah satu jenis perwakilan data yang memaparkan 5 ringkasan nombor bagi suatu set data. Apa dia 5 ringkasan nombor tu? First one is nilai minimum. Kedua, kuartil pertama Q1, median, kuartil ketiga Q3 dan nilai maksimum. Plot kotak ini menunjukkan sama ada suatu set data itu adalah simetri pada median ataupun tidak, digunakan untuk membuat analisis dengan bilangan data yang banyak. Okey. Ada 3 bentuk plot kotak. Ada 3 sahaja bentuk plot kotak. The first one is bentuk 1, di mana bentuk 1 ni garis di sebelah kiri dan sebelah kanan sama panjang, kotak di tengah-tengah juga sama besar. Okey, ini adalah bentuk yang pertama. Terusnya bentuk yang kedua, sebelah kiri kotak dia, sebelah kiri lebih kecil daripada sebelah kanan. Okey, plot kotak yang kedua, sebelah kanan dia punya kotak lebih besar daripada sebelah kiri, dan akhir sekali kotak di sebelah kiri lebih besar daripada kotak di sebelah kanan. Okey, nanti kita tengoklah bentuk-bentuk plot ni digunakan macam mana. Okay, seterusnya langkah-langkah membina plot kotak. Okay, ada 5 langkah. Yang pertama, kita tentukan dulu 5 ringkasan nombor tadi. Nilai minimum, kuartil 1, median, kuartil 3 dan nilai maksimum. Okay. First, kita tentukan 5 ringkasan nombor tu dulu. Then the second one, lukis dan label satu garis nombor mengufuk dengan skala yang sesuai. Okay, garis nombor tu yang benda ni kita dah pernah belajar sebelum, tahun-tahun sebelum. Garis nombor ni seperti ini. Okay, dia ada satu garis anak panah and then kita akan letakkan nombor-nombor di skala inilah. Contoh 2, 4, 6, 8, macam tu. Okay, ini adalah garis nombor mengufuk. Okay, kemudian kita akan tandakan 5 ringkasan nombor di atas garis nombor tersebut. Okay, yang ini daripada nombor 1 ni kita akan tandakan dekat garis nombor ni. And then lukis satu kotak dari Q1 ke Q3 dengan garis lurus mencancang yang melalui median. Dan akhir sekali lukis 2 garis mengufuk seperti misai yang masing-masing dari Q1 ke nilai minimum dan Q3 ke nilai maksimum. Okay, nanti saya akan ajarlah macam mana kita nak lukis. Okay, plot kotak juga boleh dibuat secara mencancang. Okay, kalau tadi saya cakap lukis satu garis nombor mengufuk. Okay, kalau mencancang means dia macam ni lah. Okay, tapi untuk kita lebih guna mengufuk. Nanti kalau awak Google, mana tahu awak jumpa plot kotak yang mencancang, awak dengan cakap pula, kenapa ada yang mencancang, yang menegak pula. Okay, dia boleh buat untuk kedua-dua bentuk. Okay, so boleh buka buku teks muka surat 226. Okay, buka buku teks masing-masing. Ada buku teks tak? Ke tertinggal ke kat sekolah? Ada. Okay, keluarkan buku teks tu. Alright. Dia ada data di bawah menunjukkan markah yang diperoleh oleh 15 orang dalam suatu ujian bahasa Cina. Okay. Data tersebut telah disusun daripada kecil ke besar. So 35, 40, 42, 45, 52, 52, 53, 57, 62, 62, 66, 68, 73, 73, 75. Okay. 15 orang. Ni markah dia. So the first one, kita kena cari 5 ringkasan nombor tadi. So yang pertama, nilai minimum. Minimum means yang paling rendah. Nilai yang paling rendah adalah 35. Okay, next. Kita cari dulu nilai maksimum. Okay, kita buat benda yang mudah lah dulu.
nilai minimum dan nilai maksimum iaitu 35 dan 75. Okey, next nak cari kuartil 1, median dan kuartil 3. Okey, macam mana nak buat? Right, daripada data ini kita potong kiri kanan untuk kita dapatkan median. So 35, 75, 40, 73, 42, 73, 45, 68, 52, 66, 52, 62, 53, 63. So yang tengah-tengah ini adalah median. Jadi median dia sama dengan 57. Okey, seterusnya nak dapatkan kuartil pertama. Kuartil pertama berada di sebelah kiri median. Okey, daripada nombor ini saya tulis balik 35, 40, 42, 45, 52, 52, 53. Okey, semua nombor yang berada di sebelah kiri median. 35, 40, 42, 45, 52, 52, 53. Saya tulis balik je. Okey, so kita nak dapatkan kuartil 1, buat cara yang sama, potong. Okey, 35 dengan 53, 40 dengan 52, 42 dengan 52. So yang tinggal satu ini adalah Q1. Kuartil pertama. 45. Okey, next nak dapatkan kuartil ketiga. So kita ambil yang sebelah kanan. 62, 62, 66, 68, 73, 73, 75. Okey. 62, 62, 66, 68, 73, 73, 75. So kita potong 62 dengan 75, 62 lagi dengan 73, 66, 73 dan akhir sekali ini adalah Q3, 68. Kuartil ketiga. Okey. So daripada 5 nilai ini, bolehlah kita lukis kita punya plot kotak. Okay, the first one. Step yang seterusnya, kita perlu buat garis nombor. Okay, kita buat di kertas graf. Sebab kertas graf dia ada kotak-kotak kecil macam ni. Berbanding daripada buku awak yang hanya ada satu kotak. Yang kecil, kotak-kotak tu kita tak boleh nak bahagikan sama rata macam kertas graf. So kita guna kertas graf. Sekiranya tiada kertas graf, nanti saya nak bagi latihan. Sekiranya tiada kertas graf tapi ada printer, awak boleh print apa nak cakap? Print daripada Google. Awak type je kertas graf hijau, kertas graf biru. Nanti dia akan keluar. Okey, awak boleh print. Satu kertas graf boleh guna untuk 10 atau paling sikit pun 6 lah, 6 ke 10 plot kotak awak boleh pakai. So jangan buang. Plot kotak boleh lukis dekat dalam tu sikit je. Kita perlukan kertas graf tu sikit sahaja. Okay. So awak tengoklah gambar rajah ni pun kecil saja dia punya plot kotak tu. So buat garis nombor. Okay. Dia buat setiap 10 kotak 5, jarak 5 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75. Kenapa sampai 75? Sebab nilai maksimum dia 75. Okey. First, kita plotkan dulu nilai minimum. Okey, saya bagi tips Nilai minimum, kuartil pertama, kuartil ketiga, maksimum. Median, special. Sebab dia tengah-tengah kan? Kita biar. Okay, yang ni jangan plot lagi. Kita plot. Kita plotkan nilai minimum kuartil pertama, kuartil ketiga, nilai maksimum. So, nilai minimum dia 35. So, nampak kat sini dia dah plotkan. Okay, nilai minimum 35. Okay, di sini. Next, kuartil pertama 45. So, awak tengok dekat garis nombor awak, nombor 45 dekat sini. So, kita plotkan Q1 dekat sini.
pastikan bila kita plotkan garis titik tu, kita plotkan titik tu berada pada garisan yang sama. Okey, dia tak boleh nilai minimum dekat sini, tiba-tiba kuartal 1 dekat atas. Tak boleh. Mesti dalam satu line yang sama. Okey. Kat sini dia tunjuk terus median. Bolehlah. Median 57. So, satu kotak ni mewakili 0.5. Okey. Jadi, dua kotak mewakili satu. Jadi, kalau kita tengok dekat sini, sini adalah 56. Yang ini adalah 57. That's why dia plotkan dekat sini. Okey, next. Kuartal ketiga 68. So, tengok dekat 65, 66, 67, 68. Okey, plot. Dan nilai maksimum 75. Okey, jangan awak garis semua sekaligus. Tak Yang hanya bersambung adalah nilai minimum kepada Q1. Okey, yang ini kita akan buat satu garis. Seterusnya Q3 kepada nilai maksimum satu garisan. Okey, next kita nak buat kotak. Dah ada garis, kita nak buat kotak. So nak buat kotak, kita tarik ke atas 3 kotak kecil. 3 kotak kecil. 1, 2, 3. 3 kotak kecil. Bawah pun sama 3 kotak kecil. Dia tak boleh. Kalau ke atas awak tarik 4, bawah awak tarik 2. Tak boleh. Dia mesti sama besar. So 3 kotak bawah, 3 kotak atas. Sama juga di Q3. Okay, tadi kat Q1, sekarang kita pergi Q3. 3 kotak atas, 3 kotak bawah. Awak buat garis mencancang macam ni. And then terus buat satu garis mengufuk di sebelah atas. Dan satu garis mengufuk di sebelah bawah. Okay, kita dah nampak dah bentuk kotak tadi. Next, kita nak buat garis median. Garis median adalah yang di tengah-tengah tu. Tadi kita dah tanda 57. So, awak hanya perlu tambah saja satu garisan dekat tengah-tengah. So, itu adalah bentuk plot kotak. Okey. So, dekat sini dia ada tunjuk macam mana kita nak dapatkan julat antara kuartal. Okey, kita dah belajar sebelum ni julat antara kuartal adalah Q3 tolak Q1. So, panjang kotak ini merupakan jarak julat antara kuartal. Okey, kalau kat sini dia punya kuartal ketiga dia 68, tolakkan dengan 45. Jadi dia punya julat antara kuartal adalah 23. Okey, kita pergi pada buku teks muka surat 227. Okey, diberi plot kotak, ada dua plot kotak kat situ, A dengan B. Bagi setiap plot kotak, nyatakan median, kuartal pertama, kuartal ketiga, julat antara kuartal, nilai minimum, nilai maksimum dan julat. Okey. Ada 7 benda yang tujuh benda yang kita perlu cari. Okey. So kita buat untuk the first one dululah. Okey, saya akan tunjukkan dulu macam mana nak dapatkan nilai-nilai ini. Nanti soalan B saya bagi awak peluang untuk buat sendiri. Okey, untuk soalan A. Soalan A, kita tengok soalan A. Dia ada 5 kotak kecil kat bawah. So, beza setiap dia adalah 10 unit. Okey, awak tolak 20 tolak 10, awak dapat 10. Okey, 30 tolak 20 dapat 10. So, macam mana kita nak tahu satu kotak kecil ni berapa? Okey. Jadi yang beza tadi 10 bahagikan dengan bilangan kotak 5. Okey, bawah ni adalah bilangan kotak kecil. 10 ni adalah beza 20 tolak 10. Perkan dengan bilangan kotak dia. Awak dapat 10 bahagi dengan 5 dapat 2. Jadi setiap kotak kecil ni bersamaan dengan 2. Okey. Kalau saya letakkan di sini, ini adalah 12. Ini adalah 14, 16, 18 dan 20. Okey. Soalan tanya median. Median mestilah garis yang di tengah-tengah kotak tu. Ini adalah median.
Okey, berapakah nilai median? Ni 50 and then dia kena pada garis kotak yang pertama. So 50 tambahkan dengan 2 dapat 52. So median dia 52. Okey. Seterusnya soalan nak kuartil pertama. Kuartil pertama adalah garis ataupun titik sebelum median. Okey, ini median. So ini adalah kuartil pertama. Kuartil pertama di sini. Dekat tengah-tengah lagi nilai dia. So kalau sini 32, sini 34, sini 36. 34, 36. Tengah-tengah dia nombor berapa? 34 dengan 36. Tengah-tengah ni nombor berapa? 35. So, kuartil pertama adalah 35. Next, kita pergi pada kuartil ketiga. Kuartil 3 adalah titik selepas median. Okay, ini kuartil 3. Jawab baca. Ini 62, 64. Okay, kuartil ketiga adalah 64. Alright, seterusnya. Julat antara kuartil. Julat antara kuartil adalah Q3 tolak Q1. Q3 dapat 64. Q1 35. 64 tolakkan dengan 35, jawapan ni 29. Okey, ni kalau tak boleh nak congak, tekanlah kalkulator. Okey. Next, nilai minimum. Nilai minimum, nilai paling rendah. Berapakah titik yang paling rendah ni? 18. Okey. Awak kira sendiri satu kotak mewakili 2. So 12, 14, 16, 18. Dan nilai maksimum paling tinggi 80. Okey, apakah julat dia? Julat sama dengan nilai paling maksimum tolakkan dengan nilai minimum. 80 tolak dengan 18. Jawapan akhir 62. Okey, 62. Right, dekat dalam buku teks tu dah bagi jawapan. So saya letakkan juga di sini kat tepi bawah tu. Okey, supaya awak boleh compare betul tak jawapan yang saya buat tadi. Okey. Alhamdulillah betul. Baik, betul. Alright. So kita pergi pada soalan yang B. Soalan B. Okey. Saya nak suruh awak tengok sendiri satu kotak mewakili berapa? Satu kotak kecil itu mewakili berapa? Okay, cara dia mula-mula awak tolakkan dulu. 5 tolakkan dengan 0. Bahagikan dengan berapa kotak yang ada? Ada 5. So 5 tolak 0 sama dengan 5. Bahagikan dengan 5, jawapan dia 1. Jadi satu kotak kecil ini mewakili 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, itu maksud dia lah. So apakah median untuk soalan yang B? Median. Garis di tengah-tengah. Berapa nilai dia? Iman? Iman, berapakah nilai median? Iman senyap. Yomana? Yomana, Mishalini? Cikgu, apakah nilai median untuk soalan B? Ni, berapa ni? Sepuluh. No. Ada satu kotak tepi dia. 11. Pandai. Okay, so median dia adalah 11. Okay, next. Kuartil pertama. Kuartil pertama, sebelah kiri
median. So ni, berapa ni? Berapa nilai dia? 5. Pandai, 5. Okay, yang lain pun boleh jawab juga ya. Jangan senyap je. Okay, next. Kuartal ketiga. Ni Q3. So, berapa ni? 21. Pandai, very good. Okay, saya teruskan dengan julat antara kuartal. Julat antara kuartal Q3 tolak Q1. Q3 tadi dapat 21, 21. Tolakkan dengan 5. 21 tolak dengan 5, jawapan dia 16. pandai, 16. Very good. Okay. Next, nilai minimum. Nilai paling rendah. Berapa? 0. Yes. Nilai maksimum? 40. No. 45. Titik tu. 35. Okay. 35 Okay, last kali julat. Julat adalah nilai maksimum tolakkan dengan nilai minimum. So, 35 tolak dengan kosong. Berapa? 35. Yes. Okay, boleh tu cara nak carilah daripada plot kotak tadi. Okay, so tu jawapan dalam buku teks. Kita comparekan jawapan yang kita cari tadi. So, betul. So, ada latihan. Buku teks muka surat 227. Ada ni soalan dia. Okay. So, saya perlukan awak untuk buat soalan 2 je. 1 A dan soalan 2. Okay, 1A dan soalan 2. Soalan 1A, awak perlu susun dulu daripada kecil ke besar. Baru boleh cari median, baru boleh cari kuartal 1, kuartal 3. Okay, saya ulang. Untuk soalan 1A, perlu susun dulu daripada nombor yang kecil ke nombor yang besar. Alright, and then baru kita boleh cari median Q1, Q3. Maximum and minimum also. Okay. Untuk soalan 2, macam contoh sebelum ni lah. Okay, daripada plot kotak, awak cari nilai maksimum, minimum, maksimum. Pertama, kuartal ketiga, julat antara kuartal dan median. Okay, cari apa yang dia nak lah daripada plot kotak. Okay. Dah siap, nanti hantar pada ruangan komen dalam channel. Saya apa-apa kerja, saya hantar dekat ruangan komen kat channel. So daripada situ saya boleh tahu siapa yang dah hantar, siapa yang belum hantar. Okay, so ada sikit kata-kata sikit lah. Push yourself because no one else going to do it for you. Maksudnya awak kena paksa diri sendiri untuk awak belajar. Okay, sekarang ni dalam konsep kita belajar lah PTPR sebab tak ada siapa pun yang akan paksa awak. Okay, so stay safe, stay healthy, jaga diri dekat rumah. In case ada apa-apa soalan, boleh terus PM saya dekat Telegram ataupun WhatsApp.